Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'da. Tuan Imam, Ngurusi Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, untuk bertakarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang pertama ialah suci. Baik. Yang pertama, suci daripada syirik. Ini kita kena belajar akidah yang kita sebut al-fiqhul akbar, yang telah kita sentuh mukadimah pada kitab ini. Bersih, suci daripada syirik. Ini kita kena belajar akidah. Yang kedua, suci daripada sifat-sifat mazmumah, daripada riak misalnya. Dapatkan ikhlas, amalan kita baru sah di sudut ganjaran pahala dia. Yang ini kita kena belajar tasawuf. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan, suci daripada hadas dan najis. Hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ada najis hukmi, ada najis aini. Ada mughallazah, mutawassitah dan mukhaffafah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh tidak kita kena belajar fiqh. Kena belajar fiqh, dia panggil fiqhul almi. Jadi pada malam ini kita belajar fiqh itu, untuk tahu bagaimana nak bersuci, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak bertakarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kena belajar. Bila kita belajar, kita akan buat satu-satu amalan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan saja yang syarat, yang rukun kita lengkapkan, yang sunat-sunat pun kita akan buat untuk tambah nilai kepada amalan kita itu. Ya. Yang sunat-sunat ni kita kena selalu buat dan suka buat. Kenapa? Kerana di situ nilai dia. Kadang-kadang yang wajib-wajib ni, kalau tak buat masuk neraka. Tak. Jadi kena buat. Yang sunat-sunat ni semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa takrif sunat, tuan-tuan dan puan-puan? Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, kedudukannya eloklah buat. Tu. Baik, muka surat berapa kita? Muka surat 17 lah, Cikgu Nazri. 17 dah. Bawah rasanya. Pada minggu yang terakhir yang kita bertemu hari itu, saya tak tanda di sini. Baris yang keberapa daripada bawah tu, Cikgu Nazri? Keempat. 1, 2, 3, 4. Dan makruh. Baik, okey. Dan makruh. Bila sebut makruh, istilah-istilah ni perlu kita hadam molek-molek, biar dia cerna molek-molek. Pasal apa? Kalau kita tak faham apa maksud dia, maka tak fahamlah syarah-syarahnya yang kemudian itu. Baik. Makruh ialah kita buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala, kedudukannya elok tinggal. Itu dia makruh. Dan makruh ni ada dua, tuan-tuan dan puan-puan, dalam istilah fiqh Syafi'i. Satu makruh tanzihi dan satu lagi makruh tahrimi. Makruh tanzihi yang kita maksudkan ni, tinggal dapat pahala, kalau buat tak berdosa, kedudukannya elok tinggal. Makruh tahrimi itu berdosa. Itu kita tinggal kemudian. Tahrimi.
tanzihi dengan tahrimi, daripada tahrim, ya. Kita buat makruh tu berdosa, tapi dia punya orang kata taraf haram, taraf berdosa dia itu tidaklah sampai macam perkara yang haram, ya, tapi berdosa. Baik, misalnya kita sembahyang dalam waktu-waktu yang dilarang, dia panggil makruh tahrimi. Makruh dia tidak akan jadi haram, kecuali kalau kita ambil enteng, kita perlekehkan, mungkin jadi. Jadi cuma dia kalau menjadi haram pun dia kerana lain, bukan perkara itu, sebab ada sebab-sebab lain. Misalnya makan jering itu makruh, kita ambil ke depan hidung kawan kita, dah jadi haram. Misalnya, itu yang Nabi SAW larang, sesiapa yang makan bawang jangan mari dekat ke masjidku, kata Nabi SAW. Artinya jangan mari sembahyang berjemaah kalau siapa hak makan tu. Pasal apa? Mengganggu. Dan makruh mendahulukan yang kiri atas kanan. Ya, kita sebut sunat, dalam sunat-sunat wuduk ni kita kena dahulukan yang kanan-kanan. Ya, kalau kita dahulukan yang kiri, makruh hukum dia. Baik. Nabi SAW sentiasa mendahulukan yang kanan, ya, yang kanan. Kecuali ada beberapa hal dan keadaan lah. Misalnya keluar bilik air ataupun keluar tandas tu, itu kita keluar kaki kiri. Ya. Keluar masjid, tandas keluar kaki kanan, masuk kaki kiri. Kalau masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tanggal slipper, tanggal kaki kiri. Pakai kaki kanan. Seluar gitu juga. Baik. Pasal apa? Semuanya nak memuliakan yang kanan. Demikian lagi jika dia basuh keduanya berserta, makruh basuh serentak. Kita ambil air sembahyang di mana dia kolah, celup dua-dua tangan kita dalam tu. Ambil air sembahyang di mana? Di kolam. Kita celup kaki kita serentak dalam air misalnya. Dan jika mudah basuh keduanya berserta sekalipun, mudah tak? Kita di mana? Di kolah, mudah. Siap, selesai. Dalam kolam kita duduk dekat pangkin, dekat jeti tu, cepluk kata dia, serentak dalam air. Makruh. Kerana sya'an keduanya, bahawa tiada mudah membasuh keduanya dengan berserta. Sya'an ni perihal, bahasa Arab tu, keadaan. Dua-dua ni tak mudah untuk membasuh. Serta tak payah kita nak basuh serta serentak. Kalau kita guna air yang kita cedok dalam bekas ataupun guna paip pun susah nak basuh dua-dua. Baik. Adapun anggota yang mudah disertakan basuh keduanya seperti dua pipi. Pipi ni mudahlah. Kita ambil air sembahyang untuk basuh, terus kena dua-dua pipi. Ada orang ambil air sembahyang, dia bubuh pipi kanan dulu, belah kanan dulu, puff, kata dia. Tak tampar lah, ya, tampar makruh pula. Baik. Dan dua tapak tangan ni kita basuh yang sunat tu. Kalau basuh sebelah ni mana? Bubuh gitu. Itu atan. Nah. Dan dua telinga pun mudah, yang kita sebut hari tu, masuk tolak ikut alo-alo ni, ibu jari belakang tolak di belakang telinga. Sebelum tu, sebelum akhir tekuk. Mudah buat dua-dua serentak tak? Ada juga orang buat gini. Kalau kat kolah tak?
tak disuruh. Kalau tuan-tuan tengok tu, sah 2 kali tak ngaji. Yang pertama, tak sempurna dia punya sapuan tu. Yang kedua, dia buat kanan dulu. Sah 2 kali tak ngaji. Baik. Ha? Mandi. Ha. Dia kena air sapuan tu yang kita sebut dahulu, air sapuan untuk telinga, betul. Tak? Misalnya bukan air sapuan daripada kepala, misalnya disapu kepala pun sapu telinga, tak? Nak kena ambil air baru, celup air baru. Kalau kita buat rata tapi tidak mengikuti itu, dapat pahala sapu telinga, tidak dapat pahala menyempurnakan sapuan. Jadi tahap-tahap pahala kita ni dia akan berdasarkan kepada mutu cara kita buat. Sempurna kita buat, sempurna pahala dia. Dan berdasarkan kepada susah atau senang kita buat. Makin susah kita buat untuk menyempurnakannya, makin tinggi pahala. Dan berdasarkan kepada keikhlasan. 3 ni lah yang menentukan nilai ataupun mutu amalan kita itu. Baik. Bahkan disucikan keduanya pada kali yang satu. Maksudnya kali yang satu tu serentak. Buat serentak yang mudah-mudah. Dia kata apa? Pipi, tapak tangan dan telinga, tak? Dan ditiga-tigakan bagi yang dibasuh dan yang disapu. Buat 3 kali, ya, sunat 3 kali. Dan hasil meniga-nigakan pada air yang berlari, maksudnya air yang mengalir dengan lalu 3 pelarian. Paip kita tu air berlari lah tu maksudnya, air yang bergerak. 3 ulur, 1, 2, ataupun anak sungai ke. Dan pada air yang tenang digerak-gerakkan 3 kali gerak. 1, 2, dan sungai 3 kali gerak. Kalau telinga kena sapu lah. Pasal telinga tidak basuh. Tangan kita gerakkan tangan tu. Baik. Dan makruh dilebihkan atas 3 kali. Makruh basuh sampai 4 kali. Warna nak membazir tak? Dan dikurangkan daripadanya basuh 2 kali ataupun sekali dah. Makruh hukum dia. Dan mualat, yakni berturut-turut. Itu mualat, mualat bahasa Arab tu. Sunat kita buat mualat. Ni qaul jadid, qaul qadim Imam Syafi'i, wajib. Yakni berturut-turut, dan iaitu bahawa tiada hasil perceraian yang banyak antara 2 anggota. Dia ada beberapa bentuknya. Perceraian yang banyak maksudnya yang lama antara 2 anggota. Kita basuh muka, lepas itu basuh tangan. Lama sangat antara muka dengan tangan tu. Tu antara 2 anggota. Ataupun kita basuh tangan kanan, lama pula baru basuh tangan kiri. Kering dah tangan kanan, baru basuh tangan kiri. Nah, macam kita sebut contoh dulu. Kita ambil sembahyang jetih, pergi Kuala Terengganu, basuh kaki di Kuala Terengganu. Itu putus mualat. Putus mualat. Sah ke tak sah? Sah lah. Pasal mualat ni sunat je. Cuma apa hukumnya? Makruh tanzihi. Baik. Lama selama mana sah?
Selama tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu. Ambil pagi, petang ni baru basuh kaki. Ambil lepas isyak. Ambil lepas isyak, pagi esok subuh baru basuh kaki. Kalau kita kata kalau rumah kita pun masuk dalam masa 10 minit dalam kaki masjid. Dia ada sebut sini, dia kata bila kering, dalam keadaan cuaca yang sederhana, bukan cuaca panas, cuaca pakaian ini. Kalau dalam 10 minit dah makruh dah tu, meninggalkan mualat. Baik. Demikian lagi antara beberapa membasuh. Antara beberapa membasuh ni tuan-tuan dan puan, kali kita basuh kali yang pertama, satu. Basuh kali yang kedua tu lama kering dah hak basuhan yang pertama. Itu maksudnya beberapa membasuh. Dan antara beberapa suku yang dibasuh dahulunya pada surah yang pertama, ataupun kita basuh sekerak je. Dia kata kita basuh sini je, kering dah hak sini baru basuh hak sini pula. Dia kadang-kadang boleh jadi juga dia cerita dah sini, takut ada juga hak buat. Kalau tak ada orang buat, orang tanya. Tak? Orang tanya pelik-pelik. Kadang-kadang kita perlu beri jawapan, kadang-kadang kita tak perlu juga. Macam satu soalan yang saya pernah cerita sini tu, Ustaz Syamsuri bercerita dalam kuliah dia. Dia kata ada orang tanya, seorang pakcik, dia tanya, air mani tu suci Ustaz? Suci, kata Ustaz. Macam mana kalau kita kompor 2 kolah ambil sembahyang? Tu dia. Jawapan dia ialah, pakcik kompor dulu 2 kolah, bawa 2 kolah jumpa saya akan beri jawapan waktu itu. Waktu ni tak payah bagi. Marah pakcik tu. Baik. Jadinya kalau basuh sini, sini tak basuh, macam mana hukum dia? Dia kata. Baik. Pada surah yang pertama, dia kata surah tu gambaran ataupun gambar, maksudnya gambar. Senario ke? Boleh kata panggil senario. Dalam kes yang pertama lah kita kata kes. Apa dia? Antara anggota. Dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dahulu daripada kering basuh kali pertama. Ini contoh lain pula. Dia kata apa? Membasuh kali yang kedua dahulu daripada kering basuh kali yang pertama. Ni pun tak ada mualat juga. Dia basuh kali pertama, lepas tu dia biar kering. Basuhan yang kedua tu dia basuh, lepas tu dia biar kering pula basuhan kedua, baru basuh yang ketiga. Lama ni, menanya lama ni. Dia akan cerita, dia kata dalam suhu yang biasa, bukan suhu musim panas yang melampau dan sebagainya, yang cepat kering. Baik. Dahulu daripada kering membasuh kali yang kedua pada surah yang kedua. Dan bentuk ataupun kes yang kedua ialah dia membiarkan kering basuhan antara basuhan. Basuhan pertama dengan basuhan kedua. Basuhan kedua dengan basuhan ketiga. Dia tak ada mualat situ. Dia tak buat basuhan pertama, kedua dan ketiga secara terus, direct. Dia biar. Ini kes yang kedua. Dan i'tibarkan, maksudnya dia ambil kira, dia terima pakai. Maksud membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu dahulu daripada kering juzuk yang dahulu daripadanya pada surah yang ketiganya. Dan kes yang ketiga, dia basuh bahagian anggota separuh-separuh. Dia basuh bahagian atas dulu lengan ni,
dia biar. Kat dengan siku tu dia biar. Kering dah hak yang bahagian lengan ni, baru dia basuh hak dekat siku ni. Itu yang ketiga. Jadi ada 3 bentuk lah. 3 bentuk mualat ni. Yang pertama, dia kata daripada anggota ke anggota. Katanya dia basuh muka, dia biar kering muka, baru dia basuh tangan. Putus mualat. Putus mualat. Yang kedua, antara basuhan. Dia basuh yang pertama, dia biar kering, baru basuh yang kedua. Biar kering yang kedua, basuh yang ketiga. Putus mualat. Dan bentuk yang ketiganya dia panggil surah ni, separuh-separuh. Dia basuh muka tu sebelah aja. Muka sebelah, tangan. Dia basuh, celup dalam air kolah tu, pup sebelah. Lepas tu dia biar kering. Nanti aku nak tanya ustaz, macam mana hukum dia? Tak kira juga. Sebab itu dia molek dah, dia cerita dah molek sini. Kok ada orang tanya nanti. Baik. Mana saring? Mana? Jangan bagi bukan tidak sah. Apa ini hanya makruh saja. Yang tidak sah tu dalam qaul jadid, dalam qaul qadim. Katanya waktu Imam Syafi'i belum di Mesir lagi. Di Mesir ni yang terakhir fatwanya ialah sunat saja mualat ni. Qaul ini yang sunat ni qaul jadid. Mualat hanya sunat dalam qaul jadid. Dalam qaul qadim, artinya sebelum Imam Syafi'i ke Mesir, wajib hukum dia. Baik. Kecuali, dia ada kecuali sini nih. Serta sederhana angin dan tabiat dan masa. Sederhana angin ni maksudnya cuaca, masa. Tidak, waktu tidak terlampau panas. Baik. Cuaca sederhana. Dan tabiat ni kadang-kadang tubuh badan dia panas, dia demam ke, basuh sekejap je kering, misalnya. Baik, itu tabiat. Dan hanya sunat mualat pada lain daripada wuduk sahibud darurah. Ni sunat mualat selain daripada sahibul darurah. Sahibul darurah apa hukum dia? Dia akan sebut. Adapun ia maksudnya sahibul darurah, orang yang ada darurat, sakit, silsil baul dan sebagainya, hak yang berhadas sokmo, hak kentut sokmo, keluar dia punya grip dia dah longgar, keluar angin sokmo, maka mualat itu wajib pada haknya. Wajib. Kenapa? Kerana menyedikitkan hadnya dan tinggal lagi bagi wuduk itu beberapa sunat yang lain. Bukan hadasnya, menyedikitkan hadasnya, maksudnya kalau dia ambil kemudian dia tinggal, kemudian dia apa dia? Kencing dia terus keluar, dia kentut terus, jadi panjang hadas dia tu. Dia lesennya hanya lesen sementara saja sebenarnya. Jadi dia tak ada lesen besar. Bila tak ada lesen besar, wajib pada dia mualat. Kita ni ada lesen besar, maksudnya kita selama mana kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk tu, kita boleh lah. Tak batal. Kira basuh muka, basuh tangan kita hak sebelum ni tak batal. Yang dia batal sokmo. Basuh muka pun dah batal dah. Pasal apa? Duk kentut sokmo, keluar angin sokmo. Jadi kalau dia benarkan dia ni tak perlu mualat, artinya lamalah hadas dia. Betul tak? Sejam duk kentut, lepas tu baru ambil air sembahyang, baru sempurnakan sembahyang dia. Sejam dah berhadas. Dia ada lesen sementara je, lesen kecil.
Dia ambil air sembahyang, dia bertayamum ke hanya lesen kecil saja. Sebab itu dia boleh apa? Boleh sembahyang fardu, kemudian boleh beberapa sunat sahaja. Dia tak boleh sembahyang 2 fardu. Itu dia sahibul darurah. Dan begitu juga kalau sekiranya masa dah tak ada, dah nak habis waktu, wajib lah. Pasal apa? Kena sembahyang dalam waktu kan. Wajib. Baik. Selain daripada itu, hukum mualak sunat sahaja. Dan tinggal lagi bagi wuduk itu beberapa sunat yang lain. Disebutkan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Saya bawa kitab Al-Iqna' ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat nak baca. Ni. Kitab ni, 2 kitab ni lah. Waktu temu duga tauliah, 2 kitab ni dia letak. Kitab Melayu, Matla'ul Badrain. Siapa boleh baca kitab Matla'ul Badrain, bolehlah baca kitab lain-lain. Hak Melayu. Kitab paling susah sekali rasanya ni. Lepas itu hak Arab, siapa boleh baca kitab ni, bolehlah baca kitab lain insya-Allah. Maka 2 kitab ni dia letak depan kita, dia suruh kita baca. Wallahu a'lam bissawab.